Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Iman bin Naimuddin, nomor matriks PB 2511029 dari kursus Perikanan. Hari ini saya akan membentangkan pendahuluan dekolonisasi dan penjajahan minda dalam masyarakat Malaysia. Apa itu dekolonisasi? Dekolonisasi merupakan proses pembebasan daripada pengaruh penjajahan yang melibatkan aspek politik, ekonomi, budaya dan juga pemikiran. Melalui isu semasa pula, penjajahan kini berlaku secara tidak langsung. Pengaruh media sosial, pendidikan, teknologi, dan juga budaya populer. Selain itu, budaya barat juga sering dianggap sebagai moden dan maju. Seterusnya, faktor penyebaran penjajahan minda melalui globalisasi dan pengaruh budaya luar. Yang pertama, dia dapat mempercepatkan penyebaran budaya luar itu sendiri. Selain itu, dia mudah mempengaruhi generasi muda pada masa kini, yaitu Gen Z. Seterusnya, membentuk cara hidup dan pemikiran masyarakat. Dia mempengaruhi cara hidup masyarakat dan juga pemikiran masyarakat itu tersebut. Di samping itu, kesan penjajahan pemikiran terhadap masyarakat pula, budaya barat yang semakin diagungkan. Bahasa Inggris dianggap lebih bernilai, hiburan luar lebih dominan, dan juga materialisme dan individualisme semakin meningkat. Kesannya, jati diri kita semakin terhakis, budaya tempatan kurang dihargai, dan juga nilai masyarakat sangat berubah. Apakah langkah yang perlu kita atasi melalui kesan pemikiran terhadap penjajah ini? Langkahnya adalah kita perlu memperkukuhkan pendidikan tempatan dan juga menghayati budaya dan bahasa kebangsaan. Akhir sekali, kita perlu meningkatkan kesadaran tentang penjajahan minda ini. Nama saya Delina Rosel Golimben Romanus, nomor matriks BA 2511043. Saya akan membentang tentang pengaruh Barat membentuk cara berpikir masyarakat. Secara umumnya, pengaruh Barat bukan saja mempengaruhi gaya hidup, tetapi juga cara masyarakat Malaysia berpikir. Persoalan yang akan saya terangkan adalah bagaimana seseorang itu menilai kejayaan, menentukan nilai hidup, dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari. Antara pengaruh utama ialah cara masyarakat menilai kejayaan. Kini, kejayaan sering diukur melalui kekayaan yang tinggi dan gaya hidup mewah, di mana semakin seseorang itu kaya dan berjaya secara material, semakin tinggi status sosialnya. Hal ini menyebabkan nilai kemanusiaan seperti kesederhanaan dan kebahagiaan dalam diri seseorang semakin kurang diberi perhatian. Kedua, pengaruh Barat juga membawa nilai individualisme ke dalam negara, khususnya dalam diri masyarakat. Nilai individualisme ini memberi penekanan kepada kejayaan individu berbanding masyarakat. Dalam kehidupan hari ini, persaingan sangat ketara, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Akibatnya, semangat kebersamaan dan kepentingan komuniti semakin berkurang. Poin terakhir saya adalah kecenderungan kepada materialisme, yaitu mementingkan kebendaan. Terpengaruh dengan barang-barang berjenama seperti budaya barat yang seringkali mempamerkan pakaian, beg, dan harta berjenama mereka kepada orang luar, terutama sekali melalui media sosial. Banyak keputusan yang dibuat berdasarkan keuntungan material semata-mata. Dalam sesetengah keadaan, hubungan sosial juga mulai dilihat secara untung dan rugi, yang bermaksud apa manfaat yang boleh diperoleh atau senang cerita menginginkan balasan, dan bukan lagi berdasarkan nilai keikhlasan. Selamat sejahtera, nama saya Veronica Bijau Anna Valentine dengan nomor metrik BB 2511017 dari kursus Ekonomi Sumber Manusia. Saya akan membentangkan tentang pengaruh Barat terhadap pemikiran masyarakat Malaysia. Pertama, pengaruh Barat dapat dilihat melalui konsep kebebasan. Ramai golongan muda menganggap kebebasan dalam berpakaian, bercakap, dan bertindak sebagai simbol kemodenan. Akibatnya, nilai seperti sopan santun dan hormat kepada orang tua semakin kurang diberi perhatian. Kedua, pengaruh Barat turut mempengaruhi standar kecantikan. Media sosial sering mempromosikan kecantikan Barat sehingga ramai individu cuba meniru penampilan tersebut. Hal ini boleh menyebabkan masyarakat kurang menghargai identiti dan kecantikan tempatan. Ketiga, budaya konsumerisme Barat semakin mempengaruhi masyarakat. Ramai lebih gemar membeli barangan berjenama luar negara dan mengikuti tren semasa kerana dianggap lebih moden dan berstatus tinggi. Kesimpulannya,
Pengaruh Barat dapat dilihat dalam aspek kebebasan, kecantikan, dan konsumerisme. Oleh itu, masyarakat perlu bijak mengekalkan identiti budaya tempatan sambil menerima perubahan yang positif. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Danish bin Baharudin, nomor matriks BB25110673. Untuk huraian pernyataan tesis ketiga, saya akan membincangkan bagaimana pemikiran masyarakat Malaysia masih dijajah melalui dominasi ilmu dan teknologi yang berasaskan perspektif Barat. Pada hari ini, kebanyakan sumber ilmu yang digunakan dalam penyelidikan, pendidikan dan media digital berasal daripada negara-negara Barat. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sering menganggap bahawa ilmu dari Barat lebih moden, saintifik dan boleh dipercayai berbanding ilmu tempatan. Oleh itu, masyarakat menjadi lebih bergantung kepada sumber ilmu Barat dalam memahami suatu perkara. Keadaan ini menunjukkan bahawa pengaruh penjajahan pemikiran masih wujud dalam cara masyarakat menilai ilmu dan pengetahuan. Sebagai contoh, pengetahuan tradisional masyarakat tempatan seperti ilmu perubatan tradisional, kearifan masyarakat orang asli serta pengetahuan masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak sering dianggap kurang bernilai berbanding pengetahuan yang dibangunkan oleh Institut Barat. Sedangkan pelbagai kajian telah membuktikan bahawa pengetahuan tempatan mempunyai nilai yang tinggi dalam aspek kelestarian alam, kesihatan dan pembangunan masyarakat. Oleh itu, sikap yang terlalu mengutamakan ilmu Barat sehingga mengetepikan pengetahuan tempatan menunjukkan bahawa masyarakat masih belum bebas sepenuhnya daripada pengaruh penjajahan pemikiran. Di samping itu, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI turut memperkukuhkan dominasi pemikiran Barat dalam kehidupan masyarakat. Kebanyakan platform digital yang digunakan seperti media sosial, enjin carian dan aplikasi kecerdasan buatan dibangunkan oleh syarikat dari negara Barat. Situasi ini menyebabkan kandungan yang dipaparkan kepada pengguna lebih banyak menonjolkan nilai budaya dan perspektif Barat berbanding budaya tempatan. Akibatnya, masyarakat semakin bergantung kepada kerangka pemikiran Barat dalam memahami dunia tanpa menyedari kewujudan alternatif daripada perspektif tempatan. Tambahan pula menurut pemikiran Edward Said dalam karya Culture and Imperialism pada tahun 1993, imperialisme budaya berlaku apabila suatu masyarakat menerima nilai dan cara hidup budaya dominan sehingga identiti serta cara pemikirannya dipengaruhi secara tidak langsung. Fenomena ini jelas dapat dilihat dalam kalangan masyarakat Malaysia yang sering menjadikan negara Barat sebagai penanda aras kemajuan, pendidikan dan pembangunan. Keadaan ini menyebabkan sebahagian masyarakat beranggapan bahawa suatu perkara hanya dianggap berkualiti apabila datang dari Barat. Kesimpulannya, jelas bahawa pemikiran masyarakat Malaysia masih lagi dijajah kerana masyarakat masih bergantung kepada perspektif Barat dalam menilai ilmu, teknologi dan kemajuan, sekaligus menyebabkan nilai serta kebijaksanaan tempatan kurang diberi perhatian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dayang Nurhatika binti Norizan, nombor matriks BB25110547. Walaupun terdapat pandangan bahawa masyarakat Malaysia, khususnya generasi muda, semakin dipengaruhi budaya Barat sehingga mengabaikan budaya tempatan, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Sebenarnya, pengaruh Barat pada masa kini lebih kepada proses pertukaran budaya yang memberi manfaat tanpa menghapuskan identiti tempatan. Hal ini kerana pertama sekali adalah budaya dan identiti. Minat generasi muda terhadap muzik, filem dan hiburan Barat tidak bermaksud mereka merupakan budaya sendiri. Ramai masih aktif menyertai aktiviti kebudayaan, mempelajari tarian tradisional serta menghargai warisan tempatan. Malah, media sosial turut menjadi platform untuk mempromosikan budaya Malaysia seperti makanan tradisional, pakaian etnik dan adat tersam kepada dunia. Seterusnya, pendidikan dan ilmu. Selain itu, penggunaan teori dan pemikiran Barat dalam pendidikan bukan kelemahan, tetapi keperluan dalam dunia moden. Tokoh seperti Karl Marx, Max Weber dan Isaac Newton membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa yang sama, pendidikan di Indonesia tetap menekankan unsur sejarah, budaya dan nilai tempatan agar identiti negara terus terpelihara. Seterusnya, dakwaan bahawa masyarakat hari ini terlalu mementingkan individualisme dan materialisme akibat pengaruh Barat juga boleh dipersoalkan. Hal ini kerana dalam realiti semasa, ramai rakyat Malaysia masih mengamalkan nilai murni seperti gotong royong, hormat menghormati dan semangat kejiranan. Berbagai aktiviti kemasyarakatan, program sukarelawan dan bantuan kemanusiaan jelas menunjukkan bahawa nilai kebersamaan malah masih kukuh diamalkan. Malah, kejayaan yang dikejar oleh masyarakat bukan semata-mata untuk kemewahan diri, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup keluarga serta menyumbang kepada pembangunan negara.
Tambahan pula, banyak aspek yang sering dianggap sebagai pengaruh Barat sebenarnya telah membantu meningkatkan hidup masyarakat. Kemajuan teknologi, sistem pendidikan, serta perkembangan sains dan inovasi telah memudahkan urusan harian dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Oleh itu, penerimaan terhadap unsur positif dari Barat tidak wajar dilihat sebagai ancaman kepada budaya tempatan, sebaliknya sebagai peluang untuk memperkukuhkan pembangunan negara. Assalamualaikum, saya Muhammad Fikir Zakir bin Isa, nombor matrik BQ25110075. Saya akan membentangkan tentang pengaruh Barat dalam pelbagai aspek kehidupan. Mari kita lihat, adakah konsep kebebasan budaya Barat mempengaruhi nilai budaya dalam masyarakat Malaysia? Konsep kebebasan budaya Barat ni menjadikan masyarakat Malaysia lebih kreatif dan berani untuk berinovasi dalam mempergayakan budaya tempatan. Pengusaha produk-produk tempatan boleh menjadi lebih kreatif dengan mempergayakan budaya tempatan mengikut peredaran zaman agar dapat menandingi budaya Barat. Ia menjadi satu daya tarikan yang baru kepada masyarakat. Seterusnya, nilai budaya merupakan tanggungjawab ibu bapa serta masyarakat dalam menjadi contoh teladan kepada generasi muda agar tidak terpengaruh dengan budaya Barat yang negatif. Apabila sikap baik dapat dididik dari kecil, generasi muda tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya Barat yang negatif. Seterusnya, tentang budaya consumerism. Budaya ini sebenarnya bagus sebagai salah satu cabaran kepada pengusaha-pengusaha tempatan. Yang pertama, budaya ini dapat merangsang persaingan yang sihat kepada pengusaha tempatan dengan pengusaha luar. Seterusnya, dapat mendorong pengusaha tempatan dalam meningkatkan kreativiti, kualiti serta berinovasi dalam menggayakan produk-produk tempatan. Selain itu, dapat memperkenalkan produk-produk tempatan yang mampu berdaya saing dengan pasaran antarabangsa. Jadi, pengaruh Barat ni tidak sepenuhnya memberi kesan yang negatif terhadap budaya tempatan. Ianya juga turut membawa peluang yang positif dalam memperkaya budaya serta meningkatkan daya saing antarabangsa. Pagi dan salam sejahtera, nama saya Amy Charlina, nombor matriks BB25110743. Terdapat pihak yang berpendapat bahawa pemikiran masyarakat Malaysia tidak lagi dijajah sepenuhnya oleh Barat. Pertama, penggunaan ilmu Barat bukan tanda penjajahan pemikiran. Sebaliknya bertujuan meningkatkan daya saing negara dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi. Kedua, teknologi digital bukan sahaja menyebarkan pengaruh Barat, malah membantu masyarakat mengakses dan juga mempromosikan budaya serta pengetahuan tempatan. Ketiga, menjadikan Barat sebagai rujukan tidak bermaksud terjajah kerana Malaysia hanya mempelajari amalan terbaik mereka dan menyesuaikannya mengikut keperluan negara. Oleh itu, penggunaan ilmu dan teknologi Barat lebih mencerminkan proses globalisasi berbanding dengan penjajahan pemikiran. Dengan ini, saya merumuskan bantahan saya. Penggunaan ilmu dan teknologi Barat tidak semestinya menunjukkan penjajahan pemikiran kerana ia membantu meningkatkan daya saing global, mempromosikan budaya tempatan, membolehkan kita mempelajari amalan terbaik Barat dan pada masa yang sama, masyarakat masih mampu menyesuaikan pengaruh luar mengikut keperluan negara. Sebagai kesimpulan, perbincangan kami menunjukkan bahawa isu penjajahan pemikiran dalam masyarakat Malaysia masih relevan pada masa kini. Pengaruh Barat dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan seperti budaya, pendidikan, teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Namun begitu, pengaruh Barat tidak semestinya membawa kesan negatif. Sebahagian daripada pengaruh tersebut telah menyumbang kepada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pembangunan negara. Oleh itu, apa yang lebih penting ialah kemampuan masyarakat untuk menilai dan menapis pengaruh luar secara bijak tanpa mengabaikan identiti serta nilai budaya tempatan. Selain itu, dekolonisasi bukan hanya bermaksud membebaskan diri daripada penjajahan fisikal, tetapi juga membina kesadaran kritis terhadap cara kita berfikir dan menilai sesuatu perkara. Masyarakat perlu menghargai warisan budaya, bahasa, dan ilmu tempatan sambil memanfaatkan kemajuan global yang ada. Akhir sekali, kami berpendapat bahawa keseimbangan antara penerimaan kemajuan global dan pemeliharaan jati diri kebangsaan amat penting bagi memastikan
Malaysia terus maju tanpa kehilangan identiti dan nilai-nilai yang menjadi asas kepada negara kita. Sekian, terima kasih.